Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke siri baru pengajian kita. Dalam siri ini kita akan belajar AD, AS, keseimbangan AD dan AS menurut fahaman Keynesian. Okey, untuk episod yang pertama ini, kita akan belajar bagaimana untuk memperoleh keluk AD. Okey, ada dua perkara yang perlu kita fahami dalam pembentukan keluk AD berasaskan fahaman Keynesian, iaitu yang pertama adalah kita mesti mengandaikan P berubah-ubah, dan yang kedua, hasil daripada perubahan P akan menyebabkan M bahagi P berubah-ubah. P di sini merujuk kepada harga, tingkat harga umum. P bukannya harga barang, tapi harga umum, harga dalam ekonomi, atau juga dikenal sebagai harga purata, yang diukur menggunakan indeks harga yang kita belajar seperti indeks harga pengguna dan sebagainya. Okey, dan M ini yang ditawarkan oleh bank pusat melalui 3 alat yang boleh digunakan. Kadar diskaun, operasi pasar terbuka, dan juga nisbah rizab berkanun, yang mana boleh mengawal M. Kalau berbanding tajuk-tajuk sebelum ini, kita mengadakan P atau tingkat harga ini tidak berubah. Tapi oleh kerana dalam bab ini kita ingin melihat hubungan ataupun pengaruh harga kepada pendapatan negara, maka kita mesti mengandaikan harga berubah. Okey, akibat daripada andaian tersebut, andaian harga berubah akan mempengaruhi M bahagi P. Kalau sebelum ini P tidak berubah, maka P sama dengan 1. Jika P sama dengan 1, maka M sama dengan MS yang kita belajar jika P sama dengan 1. Okey. Namun, oleh kerana P berubah-ubah, maka M bahagi P akan juga berubah-ubah. Tertakluk kepada tingkat P. Jika P meningkat, maka M bahagi P akan merosot, dan sebaliknya jika P merosot, maka M bahagi P akan meningkat. Maka definisi yang kita gunakan untuk M bahagi P merujuk kepada stok wang benar atau penawaran wang benar, di mana M adalah penawaran wang nominal yang kita belajar, yang ditentukan oleh Bank Pusat, menengah P adalah tingkat harga dalam ekonomi. M bahagi P adalah penawaran wang benar atau stok wang benar. Okey, jadi stok wang benar berubah-ubah akibat perubahan P. Okey, setelah kita faham dua perkara ini, harga boleh berubah-ubah, yang menyebabkan stok wang benar juga berubah-ubah. Setelah kita memahami itu, barulah kita boleh membentuk keluk AD. Okey. Ini adalah keseimbangan ISLM yang kita belajar dalam bab yang sebelum ini. Dan ini adalah contohnya I kosong adalah titik keseimbangan di antara keluk LM dan keluk IS. LMP kosong ada IS, dan I1 adalah keseimbangan keluk LM yang baru, yang lain, iaitu di mana tingkat harga berbeza. Okey, ini paksi menegak adalah kadar bunga, paksi mendatar adalah pendapatan negara. Untuk kita membentuk atau menerbitkan keluk AD, iaitu dengan mengambil kira P berubah-ubah. Okey. Untuk menjawab soalan itu, soalannya seperti terbitkan keluk AD, maka kita mesti menyatakan keseimbangan asal, iaitu pada I kosong, yang digambarkan oleh titik persilangan di antara keluk IS dan keluk LMP kosong, di mana harga adalah pada P kosong. Dan kita boleh pindahkan maklumat persilangan I kosong ke rajah yang di bawah, iaitu rajah yang di mana paksi menegaknya adalah tingkat harga, paksi mendatar adalah pendapatan negara. Dan I kosong itu, I kosong dan juga P kosong memberi maklumat tentang harga, di mana P adalah pada tingkat ini, pada titik A, digambar oleh titik A. Okey, harga adalah pada P kosong digambar titik A, di mana kita pindahkan maklumat tentang I kosong ke rajah di bawah bersama-sama dengan P kosong. Manakala Y-nya adalah pada Y kosong, di sini adalah Y kosong. Kita boleh pindahkan sebab paksinya sama, paksi mendatarnya sama, kita boleh
pindahkan sahaja. Maka Y adalah kosong, maafkan saya, Y adalah Y kosong, P adalah Y adalah Y kosong, P adalah P kosong yang digambarkan oleh titik A. Itu adalah keadaan keseimbangan asal yang mesti kita ceritakan dua perkara, yang ini dan yang ini. Okey, seterusnya, setelah itu baru kita membuat andaian atau andaian tertentu. Okey, contohnya katakan harga, tingkat harga dalam ekonomi merosot, iaitu berlaku deflasi dalam ekonomi. Kesan kepada deflasi, okey, penurunan harga itu menyebabkan stok wang benar akan meningkat. Okey, stok wang benar akan meningkat. Peningkatan stok wang benar ini menyebabkan keluh LM akan beralih ke kanan. Okay, keluh LM akan berbalik ke kanan. Dan kita lihat bahawa peralihan keluh LM ke kanan akan menyebabkan berlaku perubahan dalam pasaran wang, di mana berlaku penurunan dalam kadar bunga hasil daripada respons pasaran wang, akibat daripada peningkatan stok wang benar. Penurunan kadar bunga ini akan beri kesan pula kepada sektor benar dalam ada aspek peningkatan dalam pelaburan. Di mana pelaburan adalah berhubungan negatif dengan kadar bunga. Kadar bunga menurun dan pelaburan akan meningkat kerana kos pelaburan berkurangan. Peningkatan dalam pelaburan akan meningkatkan aggregate expenditure dalam ekonomi, seterusnya akan meningkatkan output dalam ekonomi. Hasil daripada ini, peningkatan dalam M bahagi P ini, peningkatan stok wang benar ini akan meningkatkan Y. Daripada situ kita akan dapati bahawa Y meningkat daripada Y kosong kepada Y1. Y kosong kepada Y1, dan keseimbangan ISLM akhir adalah ditunjukkan oleh titik E1, iaitu hasil persidangan LM P1, iaitu P1 ini lebih rendah. P1 ini mesti lebih rendah, di mana kadar bunga jatuh dan pendapatan negara meningkat kepada Y1. Digambarkan oleh persidangan ini, LM dan IS. Jadi kita pindahkan maklumat E1 dan P1 di bawah. Keseimbangan E1 itu ditunjukkan oleh tingkat pendapatan yang lebih tinggi berbanding sebelum ini, iaitu lebih tinggi pada Y0. Kita mesti menandakan pada tingkat yang lebih tinggi. Dan yang kedua adalah P1 itu adalah berdasarkan andaian asal tadi, iaitu P jatuh, iaitu P itu mesti lebih rendah pada P0. Maka kita wujudkan satu titik di sini, dan titik ini ditunjukkan oleh titik B, seperti di dalam rajah ini, rajah di bawah ini. Kemudiannya kita sambungkan titik A dan B tadi. Kita hubungkan titik A dan B tadi, kita akan dapat satu garis. Garis tersebut dinamakan keluh AD. Garis tersebut nama keluh AD. Keluh itu adalah bersurai negatif, bermakna peningkatan dalam tingkat harga akan mengurangkan output negara. Sebaliknya, penurunan dalam tingkat harga meningkatkan output negara. Sekali lagi, peningkatan dalam harga mengurangkan output negara. Sebaliknya, peningkatan dalam penurunan dalam harga meningkatkan output negara. Inilah keluh AD Keynesian. Itu saja untuk episod yang pertama. Jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.